Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 22 September 2021 bersama saya Alfairez Jumurin. Tumpuan berita tengah hari. Kerajaan Sarawak merancang memberikan vaksin COVID-19 kepada remaja berumur 12 hingga 15 tahun yang tidak mempunyai masalah kesihatan mulai 23 September ini. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas memaklumkan kira-kira 3.2 juta remaja dijangka terlibat dalam program imunisasi kebangsaan COVID-19 pada kali ini. Jelasnya Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin telah mengumumkan bahawa pihaknya mengumumkan pusat pemberian vaksin PPV yang terpilih pada Selasa. Program imunisasi tersebut dilakukan sebagai persediaan pembukaan sekolah pada 3 Oktober depan sekaligus memastikan risiko jangkitan di sekolah dapat dikurangkan. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menambah para ibu bapa dan penjaga diminta hadir ke pusat vaksinasi menemani anak mereka bagi mengisi borang persetujuan. Seterusnya mengenai laporan harian COVID-19, kes positif baharu di Sarawak kembali melonjak dengan sebanyak 3,724 direkodkan pada Selasa untuk meningkatkan jumlah kumulatif kepada 187,131. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya menyebut 50.46% kes terdiri daripada kategori 2 yang bergejala ringan manakala 49.30% dari kategori 1 yang tiada gejala. Berikut merupakan lokaliti yang melaporkan kes-kes baharu. Dalam pada itu, sebanyak 12 kes lagi kematian akibat COVID-19 turut dilaporkan yang melibatkan individu berumur dari 15 hingga 91 tahun. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan 3 kluster baharu yang merupakan kluster tempat kerja iaitu kluster Jalan P. Ramlee Kuching, manakala kluster institusi iaitu kluster Pusat Kemuyang Timur Sibu dan kluster Batu 10 Jalan Oya Sibu. Kluster Kampung Senari Kuching juga diisytiharkan tamat selepas tiada kes dilaporkan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Berita selanjutnya, sebanyak RM20,000 geran projek kecil luar bandar MRP telah disampaikan kepada sekolah menengah Peimin untuk kegunaan kemudahan perpustakaan sekolah tersebut. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, peruntukan geran adalah untuk menaik taraf kemudahan perpustakaan dan pusat pengajaran serta pembelajaran atas talian di sekolah tersebut. Menjelas menerusi kenyataan media selepas menyerahkan sumbangan geran MRP itu pada Selasa, adun senadi itu menambah walaupun teknologi masa kini semakin canggih, namun bahan bacaan seperti buku teks atau bahan cetakan masih penting sebagai bahan rujukan. Ujarnya, biarpun kemudahan teknologi hanya di hujung jari pada zaman sekarang, ia masih tidak dapat menandingi kelebihan bahan cetakan sebagai sumber bacaan terbaik. Sementara itu, Pengetua Sekolah Menengah Peimin Liao Kok Wei mengucapkan terima kasih kepada Datuk Lee atas sumbangan geran berkenaan yang memasuki tahun ke-7 untuk membangun dan mempertingkatkan kemudahan perpustakaan di sekolahnya. Di Sebuyau, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Julahi Narawi turun padang bagi meninjau projek naik taraf jalan dari Jambatan Sadong ke Jalan Kampung Sabun pada Selasa. Beliau yang mewakili Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jebut Masing berkata, projek bernilai RM25,561,500 itu adalah jalan simpang atau spur route bagi menghubungkan Pekan Simunjan dan Jalan Pesisir melalui Jambatan Batang Sadong. Jelas adun Sebuyau itu, projek tersebut dicadangkan untuk menghubungkan Pekan Simunjan dan Jalan Pesisir melalui Jambatan Batang Sadong ataupun menghubungkan terus dengan Pekan Sebuyau dan Jambatan Batang Lupar yang sedang dibina sekarang. Datuk Julahi menambah, teknologi Cold In Situ Pavement Recycling CIPR digunakan untuk projek naik taraf jalan sepanjang lebih kurang 9 km tersebut. Jadi kita telah mengenal pasti daripada 20 km jalan menuju ke Pekan Semunjan. Kampung Sabun is just next to Pekan Semunjan lah. Lebih kurang 9 km telah dikenal pastilah untuk dibaik pulih menggunakan teknologi ini. Jadi ianya telah berjalan sejak bulan Januari yang lepas, Januari ya. Dan dijangka siap untuk jangka masa 12 bulan, maknanya setahun dah.
Manakala di Meradong, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan Dun Meradong digesa memainkan peranan dan tanggungjawab memastikan masyarakat di bawah seliaan mereka terus mematuhi garis panduan SOP meskipun telah menerima vaksin penuh. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS merangkap Adun Semop, Abdullah Saidal berkata KMKK juga perlu tahu apa yang perlu dilaksanakan dalam memastikan kawasan ditadbir mereka bebas dari wabak COVID-19 agar Sarawak kekal berada dalam fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara PPN atau seterusnya. Dan juga tanggungjawab ketua masyarakat, ketua kaum, tuai-tuai rumah tentang tanggungjawab mereka untuk pastikan masyarakat yang ditadbir oleh mereka untuk kekal mematuhi SOP walaupun semua telah divaksin. Dan kerana kebanyakan mereka juga inginkan meneruskan kehidupan, aktiviti sosioekonomi dan sosial, dan kita memastikan semua ketua-ketua rumah ini dan ketua masyarakat, penghulu dan KK tahu apa yang perlu dilakukan untuk memastikan kawasan mereka tidak ada kes positif atau kekal bersih, supaya kita di seluruh negeri Sarawak kita akan berada dalam fasa 3 dan seterusnya ke fasa lebih yang selesa, supaya kita dapat meneruskan aktiviti dalam keadaan tanpa pengakuasaan peraturan-peraturan yang mungkin agak sukar untuk kita bergerak. Beliau berkata demikian kepada UKAS selepas merasmikan Taklimat Kepolisian Komuniti Daerah Meradong Fasa 3 Siri 3 Anjuran Pejabat Daerah Meradong pada Selasa. Menurutnya, taklimat tersebut diadakan untuk memaklumkan kepada KMKK persediaan Sarawak untuk beralih dari fasa pandemik ke endemik. Dalam program yang melibatkan 70 peserta JKKK untuk N42 Smoke, dalam program hari ini kita memberi taklimat tentang persediaan kita dalam menghadapi daripada pandemik ke endemik, dan juga perkara-perkara yang berkaitan persediaan masyarakat untuk kekal dalam fasa yang ketiga, dan perkara-perkara amalan-amalan yang harus kita teruskan supaya kes positif dapat direnggangkan. Pada majlis sama, Abdullah turut menyampaikan geran projek kecelur bandar MRP Dun Semop berjumlah RM60,000 kepada JKKK Kampung Pemancar Lega untuk menaik taraf gelanggang sepak takraw Rumah Panjang Nicholas Sungai Selidap, dan RM12,000 kepada PIBG SK Sungai Selidap untuk membaik pulih jeti Sekolah Kebangsaan Sungai Selidap Meradong. Balik ke laporan berikutnya, Adun Samalaju Majang Renggi mencadangkan kepada Yayasan Sarawak agar memperluaskan bantuan kepada pembelian gadget bagi memudahkan pelajar yang kurang berkemampuan mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Menurutnya, selain pemberian bantuan pembelian pakaian seragam, Yayasan Sarawak juga disarankan menaikkan nilai voucher bantuan kerana mengambil kira peningkatan harga barang di pasaran ketika ini. Saya ingin bercadang kepada pihak Dua Yayasan Sarawak, dan di sini Dua Timbalan, Dua Pengarah sendiri ada berada bersama kita. Saya ingin cadangkan supaya bantuan ataupun voucher bantuan yang serupa ini tidak terhad kepada pembelian pakaian seragam sahaja, tetapi dapat diperluaskan lagi kepada khususnya untuk membeli gadget untuk kegunaan di rumah, khasnya kegunaan PDPR yang menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Dan dalam masa yang sama juga saya ingin cadangkan supaya nilai voucher ini dapat dinaikkan dan mengambil kira harga barang yang kian menaik ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam simbolik penyerahan voucher pakaian seragam Yayasan Sarawak tahun 2021 bagi kawasan Dun Samalaju pada Selasa. Seramai 501 pelajar dari 18 buah sekolah dalam Dun Samalaju menerima bantuan tersebut dengan kos keseluruhan berjumlah RM100,200. Mereka yang menerima bantuan ini terdiri daripada penerima e-kasih, orang kurang upaya, orang penan, pelajar tahun 1 dan tingkatan 1.
Seterusnya, Adun Kabong Muhammad Cikadir pada Selasa meluangkan masa menghadiri program Randau Mesra bersama panel penasihat Klinik Kesihatan Nyabor. Randau julung kali dianjurkan oleh panel penasihat di Klinik Kesihatan Nyabor itu bertujuan mengenal pasti cadangan penambahbaikan di sekitar kawasan klinik tersebut. Dalam program sama, Muhammad Ci telah meluluskan geran tahunan sebanyak RM5,000 kepada panel penasihat Klinik Kesihatan Nyabor. Selain itu, beliau turut meluluskan pembinaan parkir kereta di laluan masuk klinik berkenaan, selain turut menyumbangkan kanopi dan kerusi plastik untuk kegunaan harian. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.